Pendahuluan umum nombor 2, kita nak cerita juga tentang mengingati kematian menuju kebijaksanaan. Sebab definasi pandai cerdik hari ni atas dunia lah, betul lah definisi tu. Ada PhD, ada master, maybe dia excel bila kerja kan, mungkin lah. Itulah orang cerdik lah. Dan kadang-kadang kita boleh detect pun orang yang bercakap kan, cara cakap dia, susunan bahasa dia kan, cara fikir dia, kita tahu ini memang pandai, ni memang cerdik, kita faham. Kita dapat rasa kecerdikan dia daripada apa yang dia tuturkan, begitu, untuk hal dunia. Cuma dalam hal akhirat ni, Nabi kata, maksud dia, kalau nak sebut dalam hal akhirat ni, tak semestinya kita mempunyai akal yang sangat-sangat cerdik, IQ yang sangat tinggi. Nak sebut ni, Nabi nak bagi tahu daripada hadis yang kita nak baca ni, maknanya nak menuju kebijaksanaan yang paling cerdik, genius dalam alam akhirat, dia tidak memerlukan kecerdikan yang sangat tinggi. Maknanya semua orang boleh, dari lepas-lepas orang tu balik, even sebelum balik pun boleh, kalau dia dah pandai, maknanya dia boleh faham tentang menuju kecerdikan. Bagaimana? Ingat mati. Bagaimana kan? Ingat matilah. Yang ni kita nak baca ni. Maknanya, semua orang boleh menuju. Maknanya Allah tu maha adil. Dia tak letaklah maknanya agama ni ada kasta-kasta yang berbeza, tidak. Orang ada SRP saja, orang tak belajar pun, bila dia ingat mati, dia saya nak sebut nantilah. Bila dia ingat mati, dan baik, paling baik dapat ni. Cara yang paling sahih untuk persiapkan diri dia, maka dia dalam kategori orang yang paling cerdik. Walhal kalau kita tengok pada keadaan fizikal orang tu, mungkin orang kebiasaan saja. Sebab tu antara benda yang saya nak bawa sebenarnya dalam jiwa saya lah, apa yang bila saya belajar agama ni, antara benda saya nak bawa adalah kita tak nak label, maknanya kita jangan perendahkan orang lah. Tengok pada orang pakai serba jubah, kita rasa macam oh ni hebat, lepas tu dia pun baca Quran ni dengan fasih kan. Lagilah gap sangat jauh agama tu. Kita ni sebagai orang biasa ni rasa jauh gap dia. Rasa macam oh Allah, jauhnya agama nak capai ni. Padahal agama, kecerdikan adalah ingat mati dan buat yang paling baik, yang paling sahih kan. Sebenarnya kita kadang-kadang kita tertipu daripada keadaan kita nampak kan, kita rasa kita tak tahu. Tapi sebenarnya Nabi, definisi Nabi, orang yang paling bijak ni adalah orang macam ni. So maksud dia, orang awam yang kita jumpa di kalangan-kalangan kita yang selebih-selebih, yang biasa-biasa tu, siapa yang ingat mati, tak cerita pun tentang pakaian dia kan. Dan paling baik, paling banyak cari benda yang paling sahih dalam amalan dia adalah orang yang paling cerdik. Itu maksud dia lah. Okay, saya baca je hadis ni. Tadi saya dah hurai dah dua-dua hadis ni. Saya baca je. Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Hadis yang sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yakni cerdik? Dia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak ingat mati. Dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Yang paling baik, kata kunci dia, ingat mati. Hari ini kita sedang mengingati kematian, insyaAllah. Ini dalam kita sedang execute ataupun kita sedang amalkan hadis yang kita tengah baca ni. InsyaAllah dapat pahala dan juga kita menuju kecerdikan ni. Nombor 2, kita nak amalan kita yang paling sahih. Amalan kita yang paling sahih, tapi melalui apa? Melalui ilmu tadilah. Kita dapat ilmu, kita belajar. Kerana kita tahu yang ni dhaif, yang ni sahih, yang ni khilaf, yang ni yang ni ada apa ni? Dalam hadis yang warak Nabi sebut tu, nanti saya cerita tentang warak tu. Sebab ada slide saya ambil daripada last week punya. So kita nak amalan yang paling baik daripada ilmu yang kita ambil tu, kita buatlah dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Mereka itulah orang yang paling cerdik ataupun cerdas. Hadis sahih. Ini saya ambil lagi seperti juga last minggu depan. Saya baca bahasa Melayu lah. Nabi SAW bersabda, Nabi sebut bila kita meninggal nanti, Allah akan nampakkan kita perjalanan kita selepas kematian. Pada waktu pagi dan juga waktu petang. So, Nabi kata, kalau orang tu tempatnya, takdirnya di syurga, dia akan nampak syurga masa dia dalam kubur, dalam alam barzakh, pagi dan petang. Dan juga kalau dia ni di kalangan orang yang malang, yang pergi ke neraka, Allah akan nampak dia pagi petang ke neraka. So maksud dia pada hadis ni, sebab kita nak ingat matilah, ada sedikit ancaman lah kepada kita. Sebab of course lah, kalau kita baca hadis-hadis tentang kematian ni, kebanyakannya banyak ancaman. Jaranglah ada hadis yang cerita. Ada hadis yang cerita tentang nikmat di kubur, tapi kalau satu maknanya 10 tentang ancaman. 10 ancam kan, macam tu.
Dia tak cerita yang kita, Allah tak, Nabi tak sebut yang memang seolah-olah kita rasa kita ni dah duduk dalam kubur, diberi nikmat, tak sangat. Banyakkannya macam-macam ceritanya tentang macam-macam ada. So kena ingatlah kenapa begitu berlaku, sebab ramai orang tak ingatlah. Bila banyak ancaman, maknanya benda yang dia ancam tu ramai orang ingkar lah, tak buat. Dia buat benda yang lara, dah masuk kubur. Alamak, dah banyak kali bagi tahu kan, dah tak ada hujah dah. Bila di mahsyar nanti dah hilang dah hujah atas manusia dia nak beritahu, saya tak dengar pun, padahal 10,000 kali ataupun beratus-ratus kali yang orang bagi tahu tentang ancaman ni kan. Mungkin dia baca, mungkin dia tolak, semualah. So kena ingatlah, kita lepas mati dah tahu dah terus tempat kita. Tetapi dekat 10 ni saya nak tunjuk. Tetapi dekat sinilah nanti yang sahih, yang memang sah-sah kita nak ke kedua tempat lah. InsyaAllah kita akan masuk syurga lah, insyaAllah. Kita semua Muslim kan. Cuma bila dah masuk di alam kubur ni dah nampak dah. Bila masuk alam kubur ni, maknanya stage gate pertama pun kita gagal, kita minta jauh lah, insyaAllah. Taklah. Kena bawa ketakutan ataupun seksaan tu ni lagi teruk, ni dah teruk, sampai lagi teruk. Sehingga kan ada hadis yang Nabi sebut tentang orang kafir bila dibangkitkan di mahsyar ni, hari kebangkitan ni, dia macam maki-maki lah, marah-marah. Kenapalah bangkitkan? Maknanya nak bezakan dalam kubur ni dia dah seksa kan lah. Ni lagi seksa. Nak ceritanya dalam hadis tu. Maksud hadis tu lah. Dalam kubur ni dah seksa dah. Ni lagi seksa, maksud dia macam tu. So kita nak supaya sehingga sekarang ni masih lagi kita ada masa. Tak semestinya yang senior akan meninggal dulu. Yang junior, saya pun dah senior lah. Yang junior umur 30, 40 akan meninggal juga. Tak semestinya. Kita masih ada lagi sisa hidup ni. Yalah, amalan kita pun tak banyak kan. Kita pun struggle nak. In fact, benda yang wajib pun taklah 100%. Orang kata kualiti tu mungkin rendah lagi. Tapi kita cubalah. Kita cuba supaya amalan kita baik. Yang terutama amalan yang berkait dengan akidah. Kita nak akidah kita ni jelas. So hari ni kita nak cerita tentang akidah juga, yang perkara umum ni saya nak sebut lepas ni. Okay, ini perjalanan kita lah. Sementara kita masih ada masa lagi, peringatan-peringatan tentang kematian ni kita nak sebut tentang minggu supaya kita dapat peringatan sedikitlah dan lekatlah dalam jiwa kita. Dan biarlah graf tu orang kata tinggi turun, tinggi balik turun kan, peringatan. Dan nak buat tu mungkin katalah peringatan tu dalam level 80% kan. Tapi nak execute ni mungkin baru 30 turun ke 5%, naik balik 30, lama-lama bila berterusan insya-Allah 5-6 tahun yang execution tu jadi ke 60. InsyaAllah lah kan, mana tahu 60 turun pun turun ke 50 60. Kita meninggal dalam keadaan yang baik insyaAllah. Masuk dalam alam kubur ni, Allah tunjukkan kita syurga. Kan? Allahu Akbar. Kita dah tahu dah keadaan kita nanti. Sebelum perjalanan yang jauh ke syurga. Kita minta macam tu lah insyaAllah. Okey, perkara umum. Saya pause kejap kalau ada rakan-rakan nak share apa-apa ataupun nak tanya soalan pun, saya pun kalau boleh jawab, kalau tak kita jawab kemudian lah. Kalau ada nak share, saya pause kejap. Okey, kalau tak ada, ini saya ambil daripada internet lah ni yang terbaru, tapi sebenarnya yang khurafat Gunung Jerai ni dah banyak dah. Kalau golongan kawan-kawan yang selalu ikut lah perkembangan agama ni, kadang-kadang ada ustaz daripada utara jugalah yang cerita tentang Nabi Adam turun kat Gunung Jerai, lepas tu ada sahabat Nabi pernah datang. Sebab mereka ni sebenarnya dalam konteks nak membesarkan Gunung Jerai ni. Bila dia membesarkan Gunung Jerai, jadi macam ni lah, tengok ni yang dia kata. Saya dah dengar lah dia punya video ni. Tapi kita tak dengar kat sini lah. Saya nak cerita je. Dia kata dalam ni ustaz dia kata Gunung Jerai ni tempat yang suci. Dan tempat yang doa yang mustajab. Dalam atas ni ada masjid, ada kubur orang wali lah dia kata. So benda ni semua benda-benda yang khurafat, tak boleh. Dan juga kalau kita tengok kan orang agama ni kan, berpakaian agama ni. Kena ingatlah, tak bermaksud saya sebut ni, semua ni minoriti je. Tak bermaksud kita tengok orang pakai agama kita jadi negatif, tak begitu. Pakaian agama ni bagus sebab dia bagi kita signal lah, isyarat yang kita nak. Macam orang pakai kopiah lah kan. Dia bagi jangan buat berjahat, jangan buat benda jahat. Sebab dia macam tanda lah bagi kita. Sebab kadang-kadang manusia ni perlukan tanda kan. Dia pakai macam sunnah Nabi pakai cincin. Ataupun dia pakai seluar singkat kan, atau buku lali. Sebab consciously dia kata ni Nabi buat. Consciously dia kata. Dan dia nak lah, kadang-kadang dia tergelincir pun sebagai manusia. Cuma dalam
kes ni saya nak sebut dan juga telah berlaku pada agama-agama sebelum ni. Orang agama yang datang rosakkan. Ingatlah kalau tak ada orang yang bantah, yang cegah ni, yang orang yang cegah ni yang akan di-condemn lah oleh semua orang lah. Tapi menunjukkan kalau tengok slide nombor 2 ni, tengok orang jabatan agama pun tahu memang ini adalah khurafat. Kita tengok sini kan. Cuma saya nak sebut dalam slide kedua ni, ini dia pergi sini berbuduk, dia kata adalah kebaikan something lah bagi dia lah. Dan dia pergi solat dalam ni, macam-macam dia buat. Cuma saya dengar satu lagi ustaz ni dia salah kita ni bila kadang-kadang macam kita lah berkawan kan. Dan kita pula tengok kawan kita buat benda yang tak betul tapi kita nak defend juga kawan kita tu. Kadang-kadang saya dengar dalam kuliah dia kata dia kata jawab dengan umum, dia kata boleh je nak pergi mandi, apa salah je. Kan kita boleh je mandi kat rumah, apa beza mandi kat rumah dengan mandi dekat Gunung Jerai kan. Dia cakap macam tu. Bila orang awam dengar, orang yang awam yang orang kata tak boleh nak bezakan antara antara khurafat tak khurafat, dia kata betul lah tu. Tapi sebenarnya bila kita jawab macam tu, sebenarnya seolah-olah kita membenarkan perbuatan ni. Kadang-kadang bila kita sebut macam tu, kita tak boleh nak bezakan rakan-rakan dengan juga benda yang akidah. Sebab ni jalan menuju merosakkan akidah kita. So kita kena ingat. Dan juga ada yang kata atas niat kan. Kalau macam tu boleh je kita pergi sepak kucing kan. Lepas tu kita kata niat saya baik. Tak boleh lah. Maksud dia niat pun, sebab ada antara yang syirik kecil ni, walaupun niat dia baik, tapi lafaz dia, bila dia sebut, dia jatuh syirik kecil. Ustaz Asri sebut, lafaz mulut, antara contoh, bila orang tu letak Nabi dengan Allah, sama perkataan dia kata, contohnya, kalau Rasulullah dan Allah nak, saya buatlah. Itu jadi syirik kecil, tak boleh letak antara sama-sama perkataan tu, dalam satu perkataan, tak boleh sebut. Dia kena sebut Allah dulu, insya-Allah, baru sebut benda lain. InsyaAllah, bos buat. Ataupun dia kata, kalau abah nak, Allah nak, saya buatlah, tak boleh. Dia kena letak, kalau insyaAllah dengan izin Allah. Tapi ada benda lain, dia tak boleh letak sekali. So kena ingatlah, benda-benda yang khurafat ni kita nak jauhi dan juga jangan sangat, benda dengan ilmu ni kita boleh tolak. Benda-benda yang datang dengan wajah agama, tapi sebenarnya dia bermaksud lain lah, dia boleh rosakkan akidah kita. 13 ni, minggu lepas saya ada buat ini yang pasal takwa ni. So saya nak ulang balik yang takwa ni lah. So takwa ni contoh, yang bab yang kita nak tengah cerita ni, mula-mula dalam ni ada wajib dan sunnah. Yang kita orang yang takwa kepada Allah ni, dia buat benda wajib dan juga yang sunnah. Cuma bab warak ni, tengok warak ni dia kata apa. Nabi kata apa, tengok Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan, kedustaan akan mendatangkan kegelisahan. So Nabi kata, maksud warak ni, kita tinggalkan benda yang bagi kita doubt. Ada ragu dalam jiwa kita, dalam hati kita. So warak ni walaupun katalah hukum dia ke tak, sunnah ke tak, macam ni kan contoh. Kalau kita tengok orang ni memang warak betul lah pada pakaian zahir dia lah. Tapi kalau kita, sebab tu saya nak kalau boleh, kita tak nak letak agama atas wajah lah, atas physical appearance. Kita tak nak macam keterampilan dia, tidak. Keterampilan akhlak betul, tapi tidak pada zahir pakaian dia macam tu. Sebab nanti kita akan rasa, kita takut kita tertipu macam tu. Jangan datang, sebab bila kita tengok keterampilan orang dengan pakaian tu, sebenarnya dia ada sedikit unsur, macam kalau baca hadis Dajjal tu ada sedikit unsur kat situ. Sebab Dajjal, actually daripada faham saya, Dajjal ni dia datang rosakkan manusia dengan ketakjuban. Mesmerize kan, kita takjub dengan orang tu. Dajjal ni kan takjub dia bawa. Dia cerita tentang syurga neraka kan, dia turunkan hujan. Orang takjub, wow, takjub. Macam ni. Kita tak nak bila orang takjub lah tengok orang ni pakai baik. Rupanya pergi buat benda khurafat. Kita tak maulah. So macam tu maksud dia. So warak ni bila ada keraguan, kita tinggalkan lah. Mana keraguan tu, mula-mula kita letak yang keterampilan ni paling bawah lah. Yang lain kita tengok ada adakah ia sahih, apa fatwa katakan, tiba-tiba ragu. Dulu belajar macam boleh, tapi macam mana ragu? Tinggalkanlah. Jadi warak lah kita ni kan. So saya nak fokus kat warak ni lah. So ni maksud warak. So kita nak tinggalkan warak sebab warak ni dalam konteks takwa juga. Okay. So laju-laju tentang ajaran sesat. Itu dah go through dah ajaran sesat. Ni boleh tengok dan nanti boleh refer kepada slide ni. Lepas tu tengok slide nombor 15 ni. Penyelenggaraan akhlak pun boleh tengok juga. Yang slide 16 ni. Ini antara yang saya capture lah.
Kalau tengok kat bawah ni ajaran sesat kan macam tadi kan dia pergi kepada tentang khurafat tadi, tapi bukan ajaran sesat lah. Cuma kluster tadi tu yang perbuatan dia yang duduk atas bukit tu benda yang khurafat tu, benda macam tu. Tapi overall apa yang dia bawa tu tidaklah sesat. I mean solat dia semua tu betul lah, cuma dalam bab yang tadi saja. So ni saya nak sebut dulu kita cerita ni tentang ajaran sesat dan bagaimana dia datang. Pertama macam ni, taksub guru. Taksub guru, dia tak buat nahi mungkar tadi kan kita katakan. Dia ambil je wali, dia kata wali kadang-kadang dalam konteks pemahaman dia wali ni lebih tinggi daripada Nabi contoh kadang-kadang. Kan dia cerita tentang Nabi Khidir macam-macam lah. Yang dia kata macam-macam. Nabi Khidir dengan Nabi Musa kan dia cerita kan. So daripada dia ambil daripada apa ni, pemahaman yang salah tentang event yang Allah rekod dalam Quran dan Nabi Khidir dan juga Nabi Musa tu, so dia hurai sendiri. Dia jadi salah. Tapi dia tak buatlah benda ni, nahi mungkar dia tak buat. Sumber yang tak sahih, tiada ilmu untuk tapis. Kita nak ada ilmu untuk tapis dan keraguan atas ilmu. Orang tu bawa keraguan atas ilmu. Ini juga yang pengalaman saya bila saya bersama dengan rakan yang itulah yang ada Syiah tu. Dululah dia ragukan saya lah. Macam tu. Okey. Satu lagi saya nak bawa yang jalan menuju ke dalam ajaran-ajaran khurafat dan sesat ni kalau tengok Tadi saya sebut dalam page 16 tadi dia kata dia tak ada ilmu untuk tapis, dia taksub guru kan. Dia keraguan atas ilmu. Tengok kat sini. Ini adalah kitab, antara kitab yang saya ambil yang golongan sufi selalu refer lah. Kalau tengok pada ayat ni, ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 87 ni, apa Allah kata, dan kami telah perkokokan dia, yakni Nabi Isa dengan Ruh Kudus. Tengok apa yang dihurai. Dia kata orang yang mengenali zat Allah, memenuhi kuasa ini melalui, tengok dia ada kuasa Roh Kudus suci yang digunakan kepada mereka. Dia nampak, lepas tu dia sebut makrifat. Tapi sebenarnya, bila kita buka tafsir yang sahih, tafsir Ibn Kathir, dan ulama' mu'tabar, dia kata Roh Kudus ni malaikat Jibril. Nampak? So kita, kalau kita ada ilmu, kita baca kitab-kitab, tapi kitab ni tengok nama siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani kan? Ni kira wali besar lah. Dia adalah ahli sunnah wal jamaah ni. Tapi kitab ni, ustaz saya kata orang lain dah karang, letak nama dia. Dia ada kitab sendiri, kitab ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang sahih dia ada. Tapi orang angkat dia lah. Jadi nak ceritanya, nak relate dengan topik umum kita tentang khurafat ni, tentang ajaran sesat ni. Tengok, dia punya kitab dia pun dia main belasah je sebab dia taksub kepada guru. Ulama' yang tulis sebab nama ulama' ni ulama' besar kan. Dia kata takkan salah sebab kadang-kadang dia kata ulama' ni dah capai tahap yang dah tinggi dekat dengan Allah. Sehingga kan ada yang antaranya dapat ilmu direct daripada Allah kan. Benda-benda yang sangat-sangat karut lah. Sangat khurafat. So kena hati-hati. Sebab ni juga dalam konteks ilmu tadi yang saya nak sebut pertama tadi kan. Bila Allah nak bagi seluruh kebaikan pada kita kan. Allah bagi kita faham ilmu. Bila kita faham ilmu, kita baca kitab-kitab yang mengarut ni. Marah nanti orang kat saya. Kita baca kitab-kitab yang salah tafsiran dia. Kita tak, ni salah ni. Walaupun kita orang biasa je. Walaupun kita ni. Yalah, katalah kita perempuan kan, kena aurat buka pun kan. Dan maksud dia macam tu lah. Kita bukannya sempurna pun kan. Banyak dosa pun. Pergi kerja, tengok orang lalu lalang, tengok aurat orang kan. Macam-macam berlaku. Dan kita sendiri yang lelaki pun sama kan. Banyaklah dosa kita, solat lambat lah. Macam-macam lah kita buat. Tetapi tak boleh nak nafikan, ilmu ni sangat penting. Kalau kita adalah ilmu ni maknanya sedang kita menuju yang hadis yang pertama tadi. Kenapa saya sebut ni sebab atas konteks ilmu lah supaya kita tak. Supaya kita faham lah maksud dia ada kitab-kitab ataupun kaedah-kaedah ni kita kena hati-hati banyak dengan wajah-wajah agama ni kan. Kita hati-hatilah dalam ni. Cuma itulah saya tengok video ni pun ada orang yang saya kenal pun. Ada orang ex-Petronas pun ada dalam ni. Bukan gambar ni lah, gambar lain lah. So saya macam alamak, kawan aku ke macam tu lah. Okay. So page 18 ni ni summary lah yang saya buat ni. Antara ajaran sesat lain lah. Supaya kita faham. Pertama, katalah orang ni, ustaz kita lah selalunya macam inilah keadaan dia, wajah-wajah agama. Dia kata dia tahu benda gaib. Dan ini sesat lah. Bila orang tu kata dia tahu benda gaib, itu memang sesat. Kadang-kadang dia timbulkan keraguan kat kita kan. Dia cakap something macam jin lah, itulah, inilah, macam-macam kan. Aku nampak, aku nampak kita dah ragu. Nampak betul ke? Padahal tak ada apa pun kan. Lepas tu, bila nombor 2 taksub. Selalunya dia akan ajar benda ni. Saya pernah masuk kelas, bukan kelas lah, ada seorang ustaz ni, kita jemput dia datang dulu kat KAF KLIA tu. Dia datang bagi kuliah tentang ilmu sufi ni lah, ilmu tarikat. Ilmu tasawuf. Dan masa habis tu, saya macam banyak benda lah, banyak flag lah dekat dalam kepala saya kata, apa ni salah ni. Lepas tu saya jumpa dia saya nak pegang kitab dia, saya nak ambil. Dia tak bagi.
dia pegang, dia larikan kitab. Saya kata, "Ustaz tengok kitab Ustaz." Tapi saya cakap elok lah, "Ustaz boleh saya tengok kitab tak?" Saya gelak-gelak dengan dia. Tapi dia tak bagi. Saya macam, okey. So itulah wajah agama, dia timbul keraguan. Lepas tu dia tak akan share kitab tu dengan kita lah. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan Kalau ada terus tanyalah, kalau tak ada kita terus je. Hadis 40 kita nak masuk. Minggu ni kita akan baca 2 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis sambungan minggu lepas, hadis takwa. Kedua, hadis amalan ke syurga, tapi tak semualah saya ingat sebab masa pun tak ada ni. Lagipun pagi tadi saya tak sempat pun habiskan, sikit je. So hadis takwa, kita masih lagi berbaki yang ni, yang last kali ni. Last week kita tak cerita lagi. Pergauli, saya baca hadis ni penuh. Hadis ni hadis 27, hadis berkenaan dengan takwa. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Rahman dan Muaz bin Jabal. Ini Muaz bin Jabal, hadis nombor 29, nanti pun Muaz juga. Muaz bin Jabal juga. Semalam saya dengar kuliah yang tentang hadis 24 ni cerita side story sikit lah. Ustaz saya tu hurai sejam tentang Muaz bin Jabal. Kita nak dengar intipati hadis ni kan, sejam dia hurai, macam lama jadi hurai tentang Muaz bin Jabal. So ni pun hadis daripada Muaz bin Jabal juga. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya." Maknanya kalau buat jahat tu, kita cepat-cepat buat kebaikan lah. Sebab kebaikan tu boleh hapuskan keburukan, kejahatan tadi. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini yang ada gambar bulat-bulat tadi kan, yang takwa ni, yang daripada minggu lepas. Tapi kita dah hurai dah minggu lepas. Ini kita cerita tentang akhlak yang baik. Hadis ni hadis hasan sahih. Dah ada banyak kali dah kita sebut tentang akhlak ni, tapi saya nak bawa lagi lah. Walaupun kita dah baca hadis ni, kita nak cerita je. So hadis tentang akhlak yang baik. Saya baca hadis ni ada 5 ni kita baca. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik." Nabi kata tak ada satu pun yang lebih berat daripada timbangan. Timbangan kita yang tadi tertunjuk ni kan, kat sini ni kan, sampai hisab ni kan. Maknanya Nabi kata tak ada satu pun, tak ada perbuatan yang lain melainkan akhlak yang baik. Jadi kita nak sarankan pada diri kita, seperti saya lah. Sebab benda ni melalui praktis kan, kita buat benda yang memang ada silap lah. Sebab kadang-kadang karakter kita ni datang daripada mak ayah kita, daripada sekolah kita, bacaan kita, surrounding kita lah mostly. Tapi kita nak, bila kita belajar ni, kita nak akhlak kita yang baik. Apa yang Nabi sarankan lah. So kita cuba secara upaya untuk perbaiki akhlak kita. Nabi kata Allah sangat benci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Ada antara kita yang adalah berlaku macam ni. So kita nak akhlak kita baik. Dan juga kalau tengok kat sini, Nabi sebut tentang lafaz lisan kita. Nanti hadis yang 29 nanti kita akan sebut juga tentang lisan. Hadis 2, Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Sesungguhnya saya diutuskan untuk menyempurnakan baiknya akhlak." So Nabi ni datang kat kita untuk bagi contoh mana akhlak yang terbaik. So benchmark kebaikan akhlak atau benchmark kita bukannya atas jawatan kita ataupun atas sebab aku ayah kan, anak-anak kena ikut. Ini baik, ini tak baik, tak boleh. Kebaikan adalah melalui apa yang Nabi bagi tahu kita. Kebaikan adalah akhlak yang baik itu apa yang Nabi bagi tahu kita. Kadang-kadang kita tak biasa dengan akhlak tu. Contoh macam, sebagai contoh yang simple lah. Orang yang pakai seluar atas lutut lah. Atas buku lali kan. Kan pelik tu dengan masyarakat kan. Tapi Nabi kata, siapa yang pakai seluar yang melebihi buku lali tu, bawah buku lali tu dalam neraka, Nabi kata. Kan maksud, kalau baca hadis pada zahirnya sangat ganas lah. Sangat menakutkan lah untuk orang lelaki lah. Untuk perempuan tak. Lepas tu ada seorang orang tanya kepada Dr. Zakir Naik, telak saya. Pasal hadis tu. Dr. Zakir Naik kata, itu pun tak mampu nak buat ke apa yang Nabi suruh? Dia jawab kasar sikit lah. Dia kata, yang tu pun korang tak mampu nak buat ke? Sampai tahap tu persoalkan apa yang Nabi sebut. Macam tu. Sebab apa? Sebab kita berbeza dengan masyarakat kan. Masyarakat pakai, saya pun pakai kadang-kadang bawah tu pun. Kadang-kadang pakai atas. Sebab kita sendiri pun nak ubah, payahlah apa yang Nabi suruh kan. Kalau bab-bab yang dah umum orang buat, kita buatlah kan. Sebab tu kena ingat betul-betul.
Yang akhlak ni bukan daripada kacamata kita, definisi mak ayah kita, tak. Akhlak ni daripada apa yang Nabi kata dalam hadis dia. Nak tahu macam mana, kita pergi kepada ilmu lah, belajar yang sahih punya, insyaAllah. Nombor 3, sesungguhnya ada dari umatku yang diberikan pahala seperti yang ini saya sebut tadi. Pahala sepertinya generasi pertama kerana mereka mencegah mungkar. Ni macam saya cakap tadi kan. Kalau kita boleh imagine lah besarnya pahala sahabat Nabi kan. Sebab saya sebut, Ustaz saya kata, Maulana Asri kata, setinggi-tinggi ulama wali Allah yang bukan sahabat, dia kedudukan dia paling rendah antara sahabat yang paling rendah, dia rendah lagi daripada sahabat yang paling rendah. So kalau kita sayang sahabat kan, salafus soleh kan, nak buat ni, saya pun nak buat lah. Contohlah saya nak buat ni, saya nak cegah mungkar. Cegah mungkar ni ambil yang senang-senang kan, nampak sampah tepi jalan, buang sampah, cegah mungkar juga tu. Lepas tu orang yang nak buang sampah, contoh benda-benda yang mula-mula dalam konteks masyarakat pun tak suka kan. Apa tu pertama, yang orang lain pun tak suka, semua orang tak suka, dan kita buat benda tu dulu kan, supaya tak adalah dua benda yang kita nak kena hadapi kan. Pertama, orang benci kita kan, nombor dua, masyarakat pula kan. Lepas tu baru buat benda yang memang benar-benar agama. Contoh yang kita cakap muka macam ni lah, yang saya tengah tunjuk ni. Ini benda agama, orang agama akan marah. Orang agama yang dalam haluan macam ni, dan orang agama yang kenal-kenal orang ni, dia akan marah kita yang sebab kita cegah muka. Dan ini tak termasuk dalam mengumpat. Benda-benda yang umum macam ni kita kena sebut, terutama orang-orang agama ni. Sebab dia bagi implikasi yang besar kepada orang awam. Saya kita kena sebut. Okey, hadis 3 juga daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat daripada akhlak mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia boleh mencapai darjat yang rajin puasa dan rajin solat. Maknanya akhlak mulia ni keadaan dia macam dia buat benda yang wajib ni, puasa, solat, ataupun menjadi puasa sunnah dengan solat sunnah ni. Amalan khusus boleh capai tahap tu. Maknanya tinggilah kedudukan akhlak yang baik ni. So kita sarankanlah diri kita ataupun kita cubalah muhasabah diri, ada akhlak-akhlak yang kita tak berapa elok tu kan, kita cuba ubah sikit-sikit. Tak semestinya esok tu berubah, tak. Biar sedikit tapi berkekalan. Sebab kita buat benda yang sikit-sikit ni, dari sudut culture, dari sudut nak ubah watak kita ni, sebenarnya kalau kita buat sikit-sikit, dia akan kekal nanti. Sebab kita nak benda yang kekal tu. Dan kekal ni sebab apa? Kita nak mati kita, sebelum mati tu kita perangai elok. Macam tu. Sebab nanti sebelum mati tu yang akan tunjukkan kita lah macam mana. Dan lepas tu dah nampak dah syurga neraka kan. So, kita naklah biar sebelum mati tu kita beramal yang elok. Dan start hari ni lah. So hadis yang last tentang akhlak yang baik ni, Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Dan jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Ini termasuk dalam akhlak yang baik ni. Dan juga dalam kes ni lah. So ni kita dah baca banyak kali hadis ni kan, yang Nabi sebut yang iman yang paling lemah bila kita cegah dengan hati. Tapi tak apa, bila kita tengok suatu benda kita nak start je kan. Tapi kita jangan redha tau. Macam contoh, maaflah saya akan sebut benda yang sama sebab benda ni commonly berlaku. Macam pagi tadi pergi kedai mamak, ini tak kedai mamak. Semalam kot pergi kedai mamak, ada brother tu tiba-tiba serokok selamba depan orang ramai kan. Tapi kalau kita redha dengan perbuatan tu, mana iman kita ni? Kalau kita redha dengan perbuatan maksiat tu, mana iman kita ni? Hari ni mungkin rokok je, satu hari nanti, sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, satu hari nanti orang akan berzina daripada depan kita ni. Dia duduk kat taman-taman orang berzina. Dia duduk berzina tempat. Memang mana-mana pergi berzina je orang ni. So pada masa tu, kalau kita tengok, kita cuba tukar je konteks rokok dengan zina kan. Kita tengok orang berzina, okey lah orang berzina. Walaupun kita tak berzina. Mana iman kita ni kan? Padahal dosa tu dosa besar tu. Ini serokok lagi besar dosa dia sebab dia asap dia tu pergi ke orang lain. So dosa ni kategori dia, kalau dia buat dosa yang peribadi, tak ganggu gugat orang lain, lebih kecil daripada dosa yang ganggu orang lain. Bila dia kena dengan orang ramai dan dia dosa dia lebih besar. So kita ingatlah at least minimum kena ada benci. Tapi tinggikan sikit lah. Kita cuba nasihat dia, beritahu orang, kita beritahu dia, Tuan tadi ni tak betul sebenarnya. Nombor 3, dengan tangan-tangan ni, kalau orang tu buat mungkar yang memang melalui fizikal lah, kan kita cuba tangan ataupun kita ada kuasa macam tu. Okey, termasuk akhlak baik, tapi
macam ni kan kita nampak kasar dia kan. Tapi macam saya cakap tadi lah, akhlak baik ni melalui prosedur yang Nabi bagi tahu kita, bukannya akhlak baik daripada apa yang kita faham. Contoh, saya pernah kena sekali lah bila saya quote kataan ulama, sebab ulama besar ni bila dia marah betul tau, selalunya orang yang buat benda-benda bid'ah dan juga benda-benda yang khurafat ni. So saya ada quote lah dalam satu grup tu, saya tunjuk ulama tu memang marah betul. Dia kata memang celaka kepada manusia yang buat sekian macam ni lah, dan dia sebut nama dalam tu. Dan orang tu reply kat saya, dia kata, mana ada ulama mana ni, ulama kan akhlak baik. So dia tak faham sebenarnya akhlak baik. Dia ingat ulama ni jalan tunduk kan, jalan tunduk baik, orang sepak pun baik. Tak begitu, orang sepak lawan lah balik. Sebab Nabi memang ajar kita untuk begitu, kita pertahankan harta kita kan, syahid kita. Maksud dia situational lah. Kita tak boleh macam bersifat seperti yelah nak jadi warak kan, baik nampak tunduk jalan. Tak begitu. Agama sangat moden dan sangat hari ni kita tengok orang biasa, pakai biasa pun bagi, kalau saya punya faham lah, bahkan orang tu lagi hebat daripada yang kita tengok kebanyakan orang yang berwajah agama lah kadang-kadang, sebab dia tak tunjuk je. Dia faham agama dan dia bawa sunnah Nabi yang benar-benar sahih, yang sunnah. Okey. Kita pergi kepada hadis yang kita nak baca pada minggu ni. Ada dalam 13 minit kita, tapi tak apa. Minggu depan kita sambung lah kalau tak sempat. Saya baca hadis ni panjang. InsyaAllah kita sambung jugalah sebab hari ni panjang. Tak semua akan mendapat kita urailah. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, beritahulah saya tentang perbuatan yang dapat masukkan saya dalam syurga. Bagus Muaz ni tanya. Dan jauhkan saya dari api neraka. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Nak syurga neraka ni besar lah. Dan perkara yang tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala bagi jalan, tapi sebenarnya faham kan, bila Allah kata Allah Ta'ala bagi jalan, Nabi kata macam tu, maknanya orang tu berusaha bersungguh-sungguh lah nak capai benda tu. Dengan susah payah, jerit payah, dengan lawan nafsu, dengan sedikit berterusan, macam-macam lah. Atas orang tu tadi, Allah akan tolong kan orang tu kan. Allah kata, Nabi kata, kita nak selangkah, Allah datang 10 langkah tu kan. Daripada kita dulu. Maknanya orang tu telah berusaha yang banyak. Mudahlah bagi dia kalau dia ada kehendak untuk menuju Allah macam tu. Beribadahlah ni Nabi sebut. Macam mana nak capai syurga ni? Beribadahlah kepada Allah dan tidaklah syirikkan Allah sedikit pun. Tegakkan solat, maknanya dirikan solat. Tunaikan zakat, bagi zakat, sedekah. Bila zakat ni dia termasuk dengan sedekah sekali lah, ni zakat yang wajib dan juga zakat yang sunnah. Puasa Ramadan dan juga pergi haji. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, ni yang kata, ingat tak hadis yang kita baca tentang hadis orang alim tu yang orang jahat bunuh 100 orang tu kan, jumpa orang alim. Orang alim macam kita lah, kalau kita nak tiru watak Nabi, sunnah lah kan. Bila orang tanya soalan, Nabi bagi tips yang lain pula kan. Ini antara sunnah kalau orang tanya. Tapi kita janganlah kerek pula kan. Aku tanya A, kau jawab A, B. Kau jawab 3, 4, 5 kan. Sebab orang tu sedang nak ikut sunnah Nabi lah. Muaz tanya soalan ni je, tapi Nabi dia beritahu lagi benda lain. Macam tu. So orang yang alim, yang warak ni, yang orang kata ada wisdom ni, ada faham tentang sunnah, bila orang tanya soalan, dia akan jawab. Dia tambah sikit daripada jawapan, daripada persoalan orang yang bertanya tu. So Nabi beritahu, tambah lagi, nak ke, maukah engkau saya beritahu tentang pintu-pintu syurga? Nabi kata. Puasa adalah benteng. Puasa ni adalah benteng untuk kejahatan lah, ataupun neraka tu lah. Benteng ataupun blok kita daripada pergi kepada tempat yang tak elok lah. Sedekah adalah memastikan, yakni hapuskan kesalahan sebagaimana air mematikan api. So sedekah ni kalau dalam hadis yang lain, samalah dalam kubur pun sama. Sedekah ni dia boleh mematikan, dia macam padam api lah. Ada ancaman datang, dia yang tutup, dia yang ni. Dan solat seseorang di tengah malam, yakni qiyamul ni, solat tahajud ni tengah malam ni, ini antara amalan yang ke syurga lah, maksud Nabi beritahu. Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Lambung ni rasanya macam badan kot. Badan mereka ni, dia orang punya badan ni, bahu, dada mereka ni jauh tempat tidur sebab dia solat lah. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian saya beritahu pokok dari segala perkara, tiang dan puncaknya? Saya menjawab, Muaz beritahu, ya mau, wahai Rasulullah, nak dengar lah. Pokok perkara adalah Islam. Pokok segala perkara adalah Islam lah, kita syahadah kita ni. Yang ni adalah solat. Ni pun kita tahu kan, kita belajar daripada tadika lagi kan tentang solat ni, tiang agama.
Dan puncaknya adalah jihad. Jihad ni benda yang paling tinggi yang kita pun kadang tak tercapai pun nak ni. Sebab mati kan jihad ni. Sebab dia boleh jadi kita mati kan jihad ni. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian saya beritahukan tentang yang jika kalian laksanakan dapat memiliki semua itu. Saya berkata mahu ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memegang lisan ni, mulut dia ni, dekat lidah dia ni. Lalu bersabda, dia tunjuk mulut ni. Jagalah ini. Mulut ni sangat bahaya ni. Maknanya mulut ni boleh bawa kita benda yang tadilah yang Nabi kata kat atas yang baik-baik tadi. Dan juga ni Nabi kata, saya berkata ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, kamu ini adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya, terjungkal saya tak faham, tapi macam wajahnya dalam neraka lah. Atau sabda beliau di antara hidungnya, selain dari buah yang diucapkan oleh lisan mereka. Dan dia berkata, tapi ada hadis dia. So saya nak ceritakan hadis ni, maksud dia daripada lidah ni banyak bawa kita ke dalam neraka. So maknanya dalam yang hujung last kali ni nak cerita tentang bahayanya lidah kita ni. Kan Nabi kata yang hadis, kalau tak ada apa-apa yang penting nak sebut, diam kan. Kalau tak ada apa-apa yang manfaat, diam. Okey, ada 8 minit lagi. Ini ringkasan daripada hadis tadi. Pertama, kita baca balik yang inilah. Perbuatan yang masuk ke syurga dan neraka dan jauhkan kita dalam neraka. Pertama, beribadat dan juga tidak syirik. Kita baca balik Ini yang summary lah supaya kita lebih faham. Nombor 2, solat, lepas tu zakat, lepas tu puasa Ramadan, ada haji, Nabi kata. Ni perbuatan yang boleh masukkan kita ke dalam syurga dan jauhkan kita dalam neraka. So ingatlah pertama ni ingat beribadat, tapi yang ni stage gate kita tidak syirik. Cuma yang slide selepas ni sebenarnya saya nak urai tentang syirik tu. Tak apa, kita pergi yang ni sekejap Nombor 2, pintu syurga, sebab masa pun tak ada. Mungkin kita sambung minggu depan lah. Nombor 2, pintu syurga. Apa dia yang boleh bawa kita ke pintu syurga? Puasa. Nombor 2, sedekah. Kan orang yang puasa Ramadan, saya ingat puasa ni tak ada masalah lah. Yang Ramadan ni sebab majoriti manusia buat. Jaranglah Muslim tak buat. Sebab Muslim ni dia surrounding dia yang selalunya kontrol kita. So kalau surrounding dia puasa, dia akan puasa lah. Nombor 2, sedekah. Yang mana puasa sunnah ni memang lagi tinggi kedudukan dia lah, sebab dia boleh buat benda yang sunnah. Yang wajib dia buat, sunnah dia buat. Nombor 2, sedekah. Cuma sedekah ni dia mematikan api. So kena ingatlah kita banyakkan sedekah. Ni saya nak sarankan lagi, saya dah sebut banyak kali dah. Tapi jangan kecil hatilah Yang lelaki ni tambah lagi sedekah kalau boleh. Yang dah ada isteri, yang single pun tak apa, yang single ni ada mak ayah dia kan. Sebab lelaki ni Nabi kata setiap perbuatan yang dia buat ataupun duit yang dia keluar tu, ataupun usaha kederat dia yang keluar tu untuk keluarga dia adalah sedekah. Dan sehingga Nabi sebut kalau dia suapkan nasi atau apa-apa ke mulut isteri dia, sedekah. Tapi kalau kita lah macam saya kan, semua orang lah kat sini yang lelaki yang ada ni, lah gaji kita memang untuk keluarga kita pun kan. Menunjukkan macam lah. Boleh katakan maybe 60% ataupun bayar rumah bulan-bulan pun sedekah kan atas keluarga kita. Maknanya yang Nabi nak sebut, dalam hadis tu Nabi kata, Nabi suruh wanita banyakkan sedekah. Nabi kata, lelaki pun Nabi anjurkan sedekah, tapi lebih-lebih lagi untuk wanita. Maksud Nabi sebut macam tu. So sebab lelaki secara naturalnya bila dia dah kahwin kan, sebab kahwin lah mana yang bujang lagi kan. Sebab menuju ke situ lah, maknanya bila ada tanggungjawab kita tu, maknanya semua yang kita buat ni kan kita fokus lah, nak bagi anak sekolah, pagi hantar anak sekolah, bayar yuran, semua tu sedekah. Kalau duit kita lah, kalau duit isteri lah yang sedekah. Cuma wanita ni kat situ, lebihkan sikit lah maksud dia. Yang wanita yang mana yang bujang lagi tu, ada mak ayah, bantu mak ayah lah bagi sedekah. Banyak pun tak apa, bagi duit bagi banyak lah kat mak ayah ni kan, walaupun mak ayah dah ada duit, tapi tak apalah. Ataupun kita sedekah untuk bagi pahala kepada mak ayah kita. So dalam hadis tu Nabi sebut, Nabi bagi motivasi, Nabi sarankan supaya wanita lebih lah bagi sedekah. Sebab lelaki ni dia, on top of sedekah yang dia buat seharian dia juga disarankan bagi sedekah lain lah kepada orang lain. Macam tu Dan kena ingatlah, sedekah ni akan bantu kita di dalam kubur dan di mahsyar nanti. Dia akan matikan api. Datang ancaman yang Allah nak tunjuk kepada kita, sedekah tu kita akan tutup. Percayalah, benda ni kita kena beriman, benda ghaib ni Nabi sebut. Kita selamatkan diri kita ni. Selamatkan diri kita kat sini kan. Selamatkan diri kita antara benda yang besar. Antaranya adalah sedekah lah. Sebab dia boleh matikan kepayahan kita kat sini, insyaAllah. Nombor 3, solat malam, tahajud. So kita motivasikan diri kita lah, cubalah sekala-sekala 2 rakaat dulu. Lama-lama dia melekat lah insyaAllah.
Nombor 3, pokok tiang puncak segala perkara. Pertama, pokoknya adalah Islam, yang disebut tadi dalam hadis tadi kan. Keduanya, tiang ini adalah tiang agama adalah solat. Puncaknya adalah jihad. Dan ada dalam hadis yang sahih Nabi sebut, seorang tu dikira munafik. Seorang ni dikira munafik kalau dia tak ada niat. Kalau tak ada niat diri dia untuk jihad. Nanti kita bacalah hadis tu, kita huraikan sikit lah sebab benda ni kita kena ada. Sebab jihad ni adalah satu cabang daripada agama. Yang nombor 4 last sekali, saya ingat kita habis kat sini je, nanti kita banyak lagi slide lain ni. Tapi kita habis kat sini lah, kita cuma minggu depan ada 4 minit lagi. Last sekali, bahaya lisan bercakap. Nanti saya bawa lah hadis-hadis tentang perihal lidah lah, mulut. Kita nak jauhi daripada perkataan buruk, ataupun lidah ni juga yang bawa kita ke syurga lah. Lidah cakap yang baik, kita berzikir, baca Quran, semua tu. Okey, ada lagi lebih kurang 4 minit. Kalau ada soalan, saya ingat kita stop kat sini. Kalau ada apa-apa nak bincang sebelum kita postpone kita punya ataupun tutup tazkirah pada pagi ni. Okay, kalau tak ada, saya baca doa kafarah ni dan saya baca maksud dia sekali lah, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, wahai Allah, dan dengan memujimu saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Engkau. Saya meminta ampun kepadamu dan saya bertaubat kepadamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.